الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم افتح علينا فتوح العارفين وعلمنا تأويل اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وتقبل منا عملا صالحا اللهم نور بكتابك بصرنا واشرح به صدرنا واستعمل به بدننا وأطلق به لساننا وقوته عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilan, barisan ahli jawatan kuasa, pentadbir masjid, seterusnya yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda, hadirin dan hadirat, para tetamu Allah yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada malam ini. Kita dapat bersama-sama hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam kita melaksanakan perintah kefarduan salat yang kita laksanakan ataupun kita lakukan secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amalan kita dikira ataupun dinilai yang baik di sisi Allah sebagai satu amal kebajikan, sebagai satu kita punya simpanan ke negeri yang kekal abadi nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda, hadirin dan hadirat dirahmati Allah sekalian. Seperti mana yang kita maklum, kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara, suatu persinggahan sebelum kita akan sampai ke satu tempat yang kekal abadi. Bila kita nak pergi satu tempat, kita akan bersiap sedia. Kalau kita nak bermusafir, nak sampai ke tempat pemusafiran kita itu, kita akan siap sedia. Dari dalam pemusafiran kita sampailah ke tempat yang kita akan tuju tersebut. Maka kita risau apa yang kita ada, bagaimana keadaan di sana, kita akan buat persiapan. Tambah pula hari ini dunia di ujung jari kan. Nak pergi mana? Pergi mana-mana lah. Pergi Putrajaya umpamanya. Kita akan cek mana tempat makan paling senang kan. Orang kita makan dulu kan. Mana tempat tinggal, kat mana nak sembahyang kan. Perjalanan tu ambil masa berapa lama, apa-apa jangkaan yang berada dalam perjalanan kita, apa-apa jangkaan yang akan berlaku di tempat kita akan tinggal tersebut, semua kita akan ambil maklum dan kita akan berjaga-jaga, berwaspada. Sedemikian juga lah kita di dunia.
Ya, kalau di Malaysia wang ringgit yang dipakai ialah Malaysia ringgit, ringgit Malaysia, kan, Malaysian ringgit. Ya, tapi kalau pergi ke Jepun bawa dari Malaysia tak laku, pergi ke China bawa dari Malaysia tak laku. Ya, adalah tempat yang terima, tapi yang terima tu pun dia akan tukar juga ke mata wang mereka untuk melakukan duit kita tersebut. Sedemikianlah juga kita bila kita berada di akhirat. Apa sahaja yang kita ada di dunia tak laku di akhirat, melainkan satu perkara, iaitu amal kebajikan kita. Yang ini akan laku di sana. Dan mudah-mudahan dengan kita menunaikan solat secara berjamaah yang dijanjikan gandaan 27 kali ganda oleh baginda Nabi SAW, kita mendapat kehidupan yang baik di akhirat kelak. Hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian. Sebelum kita pergi lebih jauh, marilah kita sama-sama berniat iktikaf, duduk di dalam masjid ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku duduk i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian, menyambung lagi kuliah pengajian kita pada pembacaan surah Al-Infitar, surah yang ke-82. Ia mengandungi 19 ayat, terdiri daripada surah yang dikatakan surah Al-Makkiyah, yang bercerita tentang keimanan. Dan daripada awal surah memang cerita pasal iman. Allah cerita pada kejadian hari kiamat. Allah cerita pada yang minggu yang lepas kita dah baca, pada adanya tulisan amal yang baik dan amal yang buruk, yang dijaga oleh apa? Oleh hafizin. Okey, iaitu dimaksudkan sini ialah malaikat yang menjaga kita. Hak yang menjaga ni bukan jaga kita ni selamat atau tidak. Hak ini dia menjaga kita taat ataupun tidak, apa sahaja yang kita buat. Sebab itu disebut dalam ayat yang ke-11, kalau ayat 10 sebut hafizin, malaikat yang menulis amalan kita. Dalam ayat yang ke-11 Allah SWT sebut iaitu peribadi malaikat tersebut, iaitu kiraman katibin, yang dimuliakan, penulis yang dimuliakan. Sebab apa mulia? Sebab dia tak kira siapa. Dia tak kira siapa, sama ada dia perompak ke, kan, dia perompak, perogol, buat jahat, memang kau jual buat jahat dia kau jual. Tapi bila dia buat baik, malaikat dia tak payah tulis lah baik dia ni memang jahat, tak payah tulis baik, memang jahat, kan? Ada ke malaikat macam tu? Tak ada kan? Dia tulis juga. Kalau dia seorang ahli amal ataupun orang yang abid, kan, memang membuat kebaikan sepanjang hidup dia, tapi apabila dia buat kejahatan, apakah malaikat kata tak payahlah dia baik, kesian dia kalau tulis jahat ni, kan? Kita tuan-tuan, kan, kita kan, musim PKP ni kan, saya baik dah tak ada rentas negeri, dah tak kena tahan. Saya hari last semalam Sabtu kena tahan dengan polis. PKL lopek, balik Sorban tak lopek, kan, dia minta IC, dia minta saya punya lesen, bagi. Dari mana tuan? Balik rumah, kan, dari mana? Dari KL. Buat apa ke KL? Piantau rumah, ada medical check up di hospital. Oh, dia kata lama dia pegang, dia pegang IC dengan apa, lesen. Saya fikir apa bodoh dia nak buat dengan IC dia. Saya saman tuan lah, dia kata. Kan, kenapa pula nak saman tuan? Saya tak buat salah apa-apa, rumah saya memang kat Sorban, kan, kena tahan dekat tol Setul, kan, lekas keluar masuk akan kena tahan. Masa nak pergi KL hujan, polis tak turun, tunggu, balik elok cerah, ditunggu.
Saya saman bukan tuan rentas negeri. Saya saman sebab encik tak pakai, kedua-dua orang tak pakai tali pinggang, dia kata. Kan? Mulalah reka cerita. Memanglah sebelum tu memang saya pakai tali pinggang. Lalu tol tu kebetulan pula habis, tasenggu tu tak cukup. Jadi nak capai beg duit, nak top up, buka tali pinggang, lupa nak pasang balik. Kan? Akhirnya kena amaran lah. Dia tanya kerja mana, apa semua kerja semua dia tanya. Saya kerja jabatan agama. Oh ustaz, tak boleh buat macam ni ustaz. Ustaz jangan buat selalu macam ni kata. Kan? Nak kira kan, kalau atas jalan raya ni ada puak puasa dia, ada yang jaga kan, tapi sebab manusia ada lagi timbang tara. Tapi kalau malaikat tak kira lah kau ustaz ke tak ustaz ke, dan samannya nampak pintu neraka, kau masuk sana. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita dekat dunia ni kita doa, saling doa. Doa untuk diri kita, doa untuk ibu bapa kita, doa untuk ahli keluarga kita, isteri kita, supaya apa? Supaya kita sama-sama selamat. Kita panggil Islam selamat. Wallahu a'lam. Okey. Jadi sebab tu Allah kata malaikat yang menulis ni, yang dikatakan katibin ni, kiraman katibin, yang menulis ni, dia takkan ada belas ihsan. Salah kalau betul, tulis betul. Kan? Kalau kita periksa lah exam kan, di soal lain, dijawab lain kan, dia lain kan. Mungkin antara tuan-tuan ayahanda dan ibunda yang memang cikgu sekolah kan, dia pangkah tu, namun fikir kesian pula budak ni kan, suruh cerita pasal percutian keluarga. Dia tulis pula cerita pasal percutian abang ni. Yang tu masih lagi cuti, tapi cerita pasal abang yang bercuti, bukan percutian dia. Cikgu tu mulia, kesian. Kurang-kurang bagilah Makkah. Kalau per 10 tu bagilah 3, dia kata. Kan dia tanya guru besar, tanya besar bagi 3 cikgu. Dia tulis tu panjang tu cikgu besar. Kan kesian dia. Kan takkan tak bagi langsung, usaha dia menulis. Tuan-tuan, saya dulu belajar yang tu kan, sampai ke musik. Tanya Syekh payah Syekh nak jawab. Syekh kata tak apa, kau tulis je, dia kata. Nak tulis apa Syekh kata? Mudah-mudahan kau tulis itu, Syekh yang tengah meraih tu dia ada belas ihsan, dia bagi dia Makkah. Kan? Kalau kata 10 Makkah dapat 2 tak rugilah. Kan? Ya, itu manusia. Tapi bagi malaikat tak. Allah arah. Ya, bila Allah arah sahaja, maka dia taat. Sami'na wa ata'na. Ini sifat malaikat, yang mana Allah sebut dalam ayat yang ke-12, ya'malun ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kita lakukan. Tahu kan? Pergi semayang, tak semayang tu, duduk dalam bilik. Kalau kita terbatas kan, kita terbatas. Tanya anak kan, Jang, kelas semayang belum? Dah bah. Bila kelas semayang tadi masuk bilik, kita ikut cakap dia kan. Tak ada lah kita tengok pintu bilik tu kan. Tanya lah orang rumah, salah abang tengok lah, dongah nak tombih pintu bilik ni, anak kita ni semayang ke tak? Tapi tak. Kalau malaikat, dia tak ada. Tak ada satu perkara pun yang boleh kita suruh, boleh kita sembunyi daripada pengetahuan para malaikat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian, maka ayat yang seterusnya kita nak masuk hari ini, ayat 13 hingga 16, Allah SWT cerita tentang golongan fujjar dengan golongan abrar. Golongan yang buat dosa dengan golongan yang membuat pahala. Maka Allah SWT berfirman dalam ayat 13 surah Al-Infitar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Kalimah kunci ayat ni ialah kalimah abrar, iaitu orang yang berbakti.
yang banyak membuat perbuatan amal yang baik. Mereka ini orang yang banyak buat amalan yang baik, sesungguhnya akan berada dalam kenikmatan. Naim, kata Allah SWT. Kerana apa? Kerana segala perbuatan yang baik itu akan ditulis oleh para malaikat yang menjaga kitab amalan kita. Kan? Sebab tu Allah sebut lagi kan, kalau buat baik sikit Allah tulis juga. Kan? Walaupun besar zarah. Kan? Walaupun sebesar zarah. Maka setelah mereka dimatikan di dalam kubur, orang yang baik-baik tadi bila mati, bila meninggal dunia dia ni, di dalam kubur mereka ini dah dapat tempat syurga. Kan? Lepas tu bila kita hantar jenazah di samping kita, nak memperingatkan diri akan kematian, kita juga ditunjukkan dengan nikmat orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Okey, ini kita minta ni, mati dalam keadaan yang baik, disemayangkan oleh kawan-kawan, baik kawan maupun musuh, dimaafkan segala dosa, diperakui segala amalan. Kan? Sekarang ni, musim sekarang ni, semua orang kalau meninggal tak ada yang kebal jahat, semua baik, walaupun dia tu musuh. Kan? Jarang dengar kan dalam paper tuliskan seorang mati berlanggar, dia kata ni orang jahat, patut mati ni. Bila wartawan tu beri tanya kan, macam mana pendapat tuan tentang arwah ni? Arwah ni hidup dia memang jahat, patut dia mati, patut dia lebih benda tu lagi, ni yang duk terbungkang atas jalan. Macam tu tak pernah kita tulis, ditulis begitu. Selalunya akan tulis benda yang baik. Kan tu manusia baik arwah ni. Kan? Walaupun dia cina-cina, walaupun dia tak ada kerja, walaupun kerja yang mencuri, tapi dia jaga mak. Dia ada tapi belakang. Maka Allah kata, setelah mereka mendapat kenikmatan, kegembiraan di alam kubur, maka mereka akan bergerak di padang mahsyar dan berada lagi dalam kenikmatan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita minta. Kan, kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Itu doa. Kan selalu kalau doa selamat dunia, selamat akhirat, tu tanda imam nak habis baca doa. Kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tu tanda imam nak habis baca doa. Kan? Sebab itu ada seorang ni, dia nikah dua, isteri pertama nama Hasanah, isteri kedua nama Hamidah. Kan? Marahlah Hamidah ni, kata, bang, abang minta kat dunia hasanah, dekat akhirat pun hasanah. Mana Hamidah? Kan? 4 kali kan, kalau sembahyang maghrib 3 kali sebut sami Allahu liman hamidah. Dia kuat bila Hamidah tu pun Hamidah. Kan? Jadi tersenyumlah isteri tu, dia nikah. Kan? Dia kalau kata orang nikah ramai, kan menikah lebih, bukan kata ceraikan salah seorang, kahwin lagi seorang. Kan? Tapi kita kalau gaduh dua-dua ni, dua-dua kita ceraikan, kahwin nikah baru tak. Kan? Sebab apa? Sebab kita kurang cerdik. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian, katanya lagi, akan tetapi itu adalah di akhirat nanti. Bagaimana pula yang dikatakan naim, nikmat di dunia ini? Okey. Maka dalam bahasa Arab digunakan kalimah la fi na'im, berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Okey, adalah berbentuk, dikatakan dalam bahasa Arab ini adalah present tense, bukan future tense. Minta maaf tuan-tuan, saya bahasa Inggeris yes no alright saya dah sebut banyak kali dengan tuan-tuan. Yang lain tu kalau sebut semua dia memang dengan kepilahan lah, sebab asal pilah kan. Dulu masa duduk kat Kuala Lumpur tanya asal mana, pilah Delphia, dia kata.
Kan? Okey. Jadi present, benda yang sedang berlaku. Kan? Bagaimana pula kita kata orang yang kuat amalan ni, ya, dia ni dalam kenikmatan syurga. Okey. Mari kita telusuri, ya. Maknanya mereka yang baik itu berada dalam nikmat sebenarnya kerana tidak disebut pun ianya untuk syurga sahaja, atau disebutkan dalam ayat ini akan mendapat nikmat, tetapi disebut dalam ayat ini dengan lafi na'im, berada dalam kenikmatan. Orang yang buat baik akan berada dalam kenikmatan. Okey. Sebab apa Ustaz? Tak ada Ustaz. Baik-baik ni kadang-kadang masalah sangkut. Kan? Sebab kita buat baik, kita nakkan pujian orang ramai. Itu sebabnya. Ya, sebab kita kena meletakkan amalan baik kita ini, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ya, ambil contoh. Kan? Dia kena buat analogi. Kan, analogi. Dia katakan, apa dia katakan nikmat? Okey. Kita semayang ni rasa nikmat tak? Kita solat tadi rasa nikmat tak? Rasa tak nikmat? Rasa Ustaz. Rasa macam nikmat kata. Yalah, sebab imam pendekkan bacaan. Cuba rakaat pertama baca surah Yasin, rakaat kedua dia baca surah lain yang panjang. Kan? Maghrib mula pukul 7 suku tadi, habis pukul 8 malam. Agak-agak kita rasa nikmat tak sembahyang maghrib tadi. Oi, mana boleh Ustaz? Maghrib kena pendek. Dia mulalah keluar tu. Saya belajar ni. Dia mula. Kan, sebab kita tak merasa nikmat. Sebab kita rasa macam keterpaksaan. Ya Ustaz, okey. Bawa lagi analogi. Kita bila baca Quran ni, kita kena bawa analogi penceritaan kita. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin ataupun memang selalu pergi Mekah, sama ada haji atau umrah. Kan, haji atau umrah. Kan? Bila kita tak duduk kat Mekah, kat Baitullahil Haram, dekat Kaabah, agak-agak kita fikir tak pasal makan. Pasal baju tinggal kat bilik. Apalah jadi bilik ni. Kan? Sebab apa? Sebab kita letak semat kita sematkan dalam jiwa kita, aku pergi Mekah, aku nak beramal. Aku pergi Madinah, aku nak melawat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nak berada, aku nak rebut. Yang dikatakan beribu-ribu kali ganda berbanding solat di masjid yang lain. Lepas tu kita tak kisah pun. Kan? Kena langkah. Kan? Semayang-mayang kena langkah. Orang Melayu kan kocik. Kan 180, 170 dia punya sentimeter dia. Kan 5 kaki 2, 5 kaki 2, 5 kaki 4 tu lah biasa lah. Orang Melayu ni berbeza dengan orang bangsa yang lain. Ada yang sampai 7 kaki. Kan? Ada yang 6 kaki lebih. Kan? Setakat dia langkah kita ni, sekali langkah kan, tu yang turun sujud tu, orang naik duduk dalam turun sujud dah gelap. Sebab apa? Sebab duduk dalam colah kangkang orang Arab. Kan? Katakan kocik gitu ni kan. Tak ada kita marah gitu. Bangun bongkar kita pergi penumbuk dah bang. Cilaka betul mentang-mentang kau puasa. Kan? Kau langkah dia tak ada. Kat situ apa kita akan fikir, apalah dosa dia ni? Kan, apalah dosa dia ni, ya Allah, sampai orang langkah dia ni kat Mekah. Kan? Sebab kita meletakkan amalan kita itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tapi kenapa budaya ni tak boleh bawa oleh Malaysia? Sebab kita tak ada budaya tersebut. Belum ada budaya tersebut lagi. Kan orang pergi semayang kat masjid, selama bandar je orang makan dekat kedai. Ada rasa malu kan? Cuba kat Mekah, orang azan
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dah makan makan cendol depan tu kan. Ada tak? Tak ada. Sebab bila kita makan rasa macam macam penjenayah pula kena makan. Makan nasi ya, makan. Kan orang tengok kan dia ni tak semayang kan, sebab budayanya begitu. Tapi kat sini cuba tegur, kau tak semayang lah. Aku boleh lain cik perlu kata. Macam dia sebut lah, selalu yang tua pergi dulu, yang muda lambat lagi dia kata. Kan dia basuh lah kan, kena 3 kali 4 kali basuh gitu. Kita pun mampu kau lah kan. Tapi tak boleh nak Mekah lah. Orang yang menjual tu pun dia tutup, ambil kain serah, tutup pergi semayang kan. Sini tak, makin azan makin itulah sedap dia dia menjual kan. Tu muncul sekarang PKP kan, PKP B, A, C, D kan, semua tu kan. Bila tutup itu pakai apa satu tu berkecipuh kan, berkecipuh semua nak masuk dalam masjid kan. Tinggal tak ada lah nak pergi, kita tak makan lagi, tak ada kan. Marah pula kat JK masjid, pukul 1 dah tutup kan, azan pukul 1 suku 1-5 minit dah tutup, copek betul tutup macam masjid Abah dia kan. Tu semua kan. JK masjid ni dia mengadu dia tu, Ustaz kami tak mampu, Ustaz tuan kan. Jemaah tak cakap Ustaz kat kami kata, apa dia cakap, dia kata ni masjid Abah kau dia kan. Saya kalau kata dia guna perkataan lain saya tak ada masalah Ustaz, tapi dia guna mak ayah ni saya memang pantang kata. Kan nak tak ingat senang mana jadi JK masjid dia buka pula sampai orang khutbah. Dia marah dia orang, apa MKN kata lain, dia buat lain, mana-mana dia kata. Ni semua ni gila jawatan dah. Jadi ada hikmah tu. Ada hikmah kan. Walaupun kita ditimpa musibah, tak boleh semayang rapat-rapat, tapi antara hikmah dia, orang dah tak ada nak pergi semayang, pergi kono cendol dulu, tak ada. Dia kerja pergi semayang dulu. Kalau pergi semayang barulah dia pergi makan. Apa hikmah lain kan. Ada yang datang kan, ada yang datang antara anak murid saya, dia kata Ustaz, hikmah musim PKP ni time Jumaat apa Ustaz, khutbah pendek. Tak tahu perasan tak khutbah pendek sekarang, baca satu ayat, cerita sikit manfaatnya sikit, dah selesai. Hikmah lah kan. Yang dongah khutbah dia rasa sedap lah, sebab satu benda dia boleh ingat. Cerita ayat wal asr kan, demi masa, cukup lah. Cerita apa tentang masa, jaga masa, Nabi cakap apa balik. Bila orang rumah tanya, imam cerita apa, cerita tentang masa, dah sana kan. Dia yang bising siapa? Ada juga yang bising khutbah pendek. Pasal lah tuan bising nak khutbah pendek, tuan bising kata. Orang semua suka sebab khutbah tu pendek kata. Tak boleh tidur Ustaz dia kata. Kan rupa itulah waktu dia tidur kan. Ya wallahualam, masing-masing kan. Masing-masing. Okey, maka sebab itu dikatakan, sebab apa orang yang beramal ni, buat dalam amalan ni dikatakan dalam nikmat. Sebab dia merasa benda tu syurga padanya, lagi tak ada nilai, dunia ni tak ada nilai lagi dekat dia kan. Tak nikmat, pergi semayang kan, pergi semayang, lepas semayang ada dijamu makan kan, dia makan, dia tahu aku semayang ni boleh dapat makan kan. Tapi kalau yang memokak-mokak asyik-asyik kurma air, asyik kurma air, ayam goreng lain tak ada kan. Ini minta maaf, mungkin dia tak dapat nikmat ketika beramal tadi. Sebab orang kalau kata dia dapat nikmat amalan ni, dia takkan berkira lah pasal dunia kan. Saya pernah jumpa satu jemaah saya, ada musafir datang, dia nak semayang tapi dia seorang. Dia pergi pula, tuan nak semayang nak semayang, jom tuan jadi imam, saya jadi makmum. Dah semayang tadi, sudah dah semayang, lama saya tengok, saya tanya, Haji ni saya tengok selalu semayang banyak kali,
Kenapa? Seronok lah Ustaz semayang, dia kata. Seronok semayang. Dia ceritalah, terkesan kat hati saya tu. Dia kata, Ustaz, saya kalau angkat takbir dah rakaat ketiga kan. Sembahyang maghrib kan 3 rakaat. Kan rakaat ketiga, kan dalam sujud yang akhir dia rasa dia nak terbatal wuduk dia. Fil alamin innaka hamidum majid. Habis kan? Kan? Tapi imam dia memang baca lama panjang. Kan? Kalau kata kita orang muda memang copek baca dia. Kalau imam ni dia baca sepatah. Pada pelak kalau orang lama. Kan? Itu yang lama tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tarik nafas dulu. Ar-Rahman. Itu agak-agak dekat 4-5 minit. Kan? Sebab orang lama dia steady. Dia tak kerja apa-apa. Sebab dah pencen, tak kerja pergi kerja apa tak ada. Kan? Tapi orang muda tak boleh. Kan? Saya dulu jadi imam di wilayah, hari Jumaat tu memang ada jemaah yang akan jumpa saya. Insan baca surah Sejadah dia. Kenapa tak tuan? Kalau ustaz baca insan, kami lopeh bas, saya kata. Dia punya di semayang, lopeh semayang terupung tunggu bas. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayah anda dan ibu dia yang sekalian, dia rasa nikmat. Dia kata, Ustaz, kalau saya batal tak ada masalah, saya pergi ambil wuduk walaupun nak tunggu salam je. Puihlah kalau kita copek lah imam, puih menahan ni kan. Makruh bukan haram. Kalau haram lain lah kan. Dia begitu. Sebab itu Islam ni mengajar kita banyak perkara. Kalau kita buat, nikmat. Memang nikmat. Semua. Kalau kita buat dengan amalan kebaikan, maka kita akan rasa benda tu nikmat. Sebab itu orang kalau kata bagi orang yang beramal ni ialah nikmat iman dan hidayah. Ini paling besar sekali. Iman kita dan juga hidayah yang dikurniakan kepada kita oleh Allah SWT. Yang perlu kita jaga. Esok sembahyang kat masjid, satu masuk dulu masjid tutup, kan rasa macam lain macam. Kan? Ada orang dia suka, okeylah, tak adalah masjid, azan pun tak ada, bagus dah. Seronok sikit tidur subuh ni, bolehlah bangun 6.30, kan. Kalau tidak tu pukul 5, pukul 6, dekat pukul 6, 5.50 tu dah. Tuan-tuan tu, datang orang yang non-muslim datang masjid. Masjid tu, masjid saya bertugas tu, mic rosak. Bukan mic rosak, speaker. Kan speaker rosak. 3 hari tak berbunyi. Speaker dalam buka, tapi speaker kat menara rosak. Kan dia apa panggil out. Datang orang tu, kata, kan marah dia kata, saya tak puas hati dengan masjid. Saya tu orang Islam pun kata, yelah, dia kata, selalu ada nyanyi-nyanyi, sekarang tak ada nyanyi-nyanyi dia kata. Kan saya fikir apa benda pula nyanyi ni. Bila masuk lah masjid nyanyi ada, so pagi-pagi mesti ada nyanyi. Itu Bilal lah dia kata. Bilal dia kata. Kan saya duk fikir apa pula Bilal menyanyi dulu sebelum azan subuh ni kata. Kan? Lepas tu Bilal saya ada agak-agak ada kata tu tarhim kot Ustaz. Jadi rupanya tanya apa kena mengena hak nyanyi bagi tu dengan tuan kata. Saya ni balik lambat dia kata. Pukul 2, pukul 3 baru ada rumah. Tukang kejut ialah tarhim tadi. Kan tarhim. Dulu jadi satu isu di wilayah tarhim tidak dibenarkan. Tak tahulah sini ada ke tak. Kan selalu orang tarhim ni kalau Johor selalulah. Dia akan tarhim. Itu jadi nikmat. Kalau kat dunia lagi dah rasa nikmat tersebut, dia rasa dia tak ada kisah pun dengan Allah SWT. Padang mahsyar nanti bagaimana pula nikmatnya sebelum bertemu dengan nikmat syurga yang Allah janjikan. Maka itu adalah orang yang abrar, yang baik-baik.
Asal kalam barra, barara. Barara bermaksud apa? Daratan, tanah daratan. Bahara bermaksud laut. Antara laut dengan darat mana lebih stabil? Kita boleh berdiri tegak. Laut belum tentu lagi. Sebab tu Allah sebut dengan abrar. Kalau dia beriman, imannya itu kukuh. Apa juga ujian, maka dia akan rasa nikmat. Okey. Kemudian Allah SWT sebut dalam ayat yang ke-14, wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka, orang yang derhaka iaitu orang kafir yang menzahirkan kekafiran mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka al-fujjar bermaksud mereka yang menzahirkan kekafiran mereka, tidak sorok-sorok pun. Dia buat jahat, kejahatan pada Allah SWT, dia menzahirkan ketidakpatuhannya itu. Mana semalam tak nampak sembahyang Jumaat, dan dah 5 kali tak sembahyang Jumaat lah, bangga pula kan. Saya mengajar kursus perkahwinan sekarang. Anak-anak kita ni ambil peluang betul kan, dia ambil peluang betul. Masjid ni hanya orang tertentu je boleh masuk kan. Kalau tak sembahyang Jumaat tak boleh. Dia Jumaat ni ada apa? Ada berhad, dihadkan orang yang masuk. Kalau masjid ni 3,000 ada kebiasaannya, bukan kapasitinya 3,000 tak. Kalau kata sembahyang kan lebih kurang lah 3,000. Dia tengok lebih kurang kot 2,000 lebih, 2,500 macam tu kan. Selalunya dapat lebih kurang dalam 10% ataupun 20% nya kan. Sembahyang Jumaat hari ni sampai ada 1,000, tak ada kan, 500 ada. 500 kan. Kalau kata boleh isi 2,000 pun tak ramai kan. Ini kan 500 kan. Yang datang awal selamat lah. Pukul 12 dah buka, 3-4 soft yang tinggal tu pun berapa orang yang boleh masuk kan. Yang tak boleh masuk ni, dia duduk kat kedai kopi, minum kan. Ini sebab saya jumpa tuan-tuan, kenapa cik tak pergi masjid penuh Ustaz kan. Dia tahu pula Ustaz pun tak boleh. Saya jaga pintu pagar, ni Ustaz boleh masuk, mohon masuk. Dia boleh Ustaz, boleh masuk. Tak apalah, Ustaz pergi dulu, saya pun nak minum mana kan. Masjid Jami' Serban kan, keliling. Itu antara pengalaman tuan. Okey. Jadi bila mengajar khusus perkahwinan, tanya pada anak-anak kita yang lelaki yang nak nikah, nak jadi ketua keluarga, kau sembahyang Jumaat tak? Oh, semenjak PKP ni Ustaz tak pernah pergi lagi, dia kata. Tak pernah pergi lagi. Tuan-tuan bayangkan daripada bulan 2 kita tutup masjid sampai ni bulan seboleh 2 kan. Kau nak bina masjid ni, masjid pun kau tak cejak kan. Kau dah keluar ni, kau tak masuk dah. Kalau kata saya ahli sunnah wal jamaah, kau pun tak masuk dalam ahli sunat wal jumaat. Sebab sembahyang Jumaat kau tinggal, sembahyang sunat kau sembahyang, tapi sembahyang Jumaat kau tinggal. Benda tu jarang sikit lah buatkan masjid. Sunat hajat ke apa lain kan. Maka Allah kata kafir, orang kafir ini ialah berada dalam neraka jahim. Okey. Sebab itu Allah SWT memperingatkan kita. Okey. Kalau orang yang fujjar ini, orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah bagi peringatan. Ini dipanggil sebagai sebagai peringatan, takhfif ukhrawi. Dalam pentafsiran Al-Quran, dia ada takhfif ukhrawi, takhfif duniawi, dan ada dua lagi. Ada yang dipanggil dengan dakwa, ada yang dipanggil dengan dalil. Dakwa dalil ni dah biasa kita dengar lah. Takut, Allah bagi ketakutan. Takut tak? Sebab Allah ni tahu manusia
Manusia ni dia kena ada satu ketakutan dia. Kan? Tak nak bagi manusia bawa kereta laju. Tak nak bagi, kan? Diletak AIS. Sampai ke AIS lu, kan? Pada KL pergi Kulim 2 jam setengah. Tuan-tuan bayang tak tahu apa dia bawa. Kata, pernah tak kau kena saman? Tak pernah. Macam mana tak pernah? Dah ingat kat mana ada AIS, kan? Dia dah ingat kat mana ada AIS. Saya berulang kali ke Kedah Seremban, Kedah KL, Kedah Seremban, kan? Agak-agak saya dah bagi kat polis dengan JPJ ni kena 1,500. Package speed trap, langgar line kecemasan, AGU, pergi kat JPJ AGU. Dah tunjuk gambar. Ni kita tuan. Kita saya. Dekat mana tu tuan? Lain kecemasan. Kan tu dia punya bawah tu tuan tengok kelajuan tu. Lain kecemasan, tuan bawa 140. Kan? Tu orang rumah saya punya kerja lah, bang. Orang ni ikutlah, kita bawa lah. Bak dulu tak dulu 1,000 ni. Saya bolehlah masuk situ kata. Kan? Tak sokah kat polis tu kata. Kita tak marah dengan polis tu, dia sebab dia jalankan tugas. Sebab apa letak tu? Sebagai peringatan. Supaya apa? Supaya bila ada speed limit dia. Sama juga kita manusia di dunia ni, Allah bagi peringatan. Kalau kau kafir, kau kufur, besok dekat akhirat engkau akan aku campak dalam neraka. Launaha yaumaddin, mereka akan masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Okey, yang dikatakan masuk ni tergelincir. Kata islauna tu tergelincir apa dalam fikiran kita. Kalau kita lalu tepi gaung, tergelincir apa dalam fikiran kita. Kalau tergelincir ni bawah ada batu, terantuk ke batu, macam apa kita akan fikir? Ni kalau ni kan tu pakailah macam-macam kan, supaya tak jatuh ke bawah, kan? Saya dulu dia orang kata jangan risau Ustaz kalau jatuh ke bawah. Yalah, kalau jatuh ke atas saya tak risau dah. Jadi kita akan rasa berwaspada. Sebab apa? Kita akan melalui titian sirat. Di titian sirat inilah kita akan tergelincir. Yang di bawahnya ialah api neraka. Umum lagi kat sini, wa ma hum anha bighaibin, dan mereka sekali-kali tidak dapat lari keluar dari neraka tersebut. Kita akan titik dan sirat yang Nabi sebut, ada yang merangkak, ada yang berlari, ada yang seperti kilat, kan? Ada yang duduk di atas kursi terbang, kan? Nabi sebut semua tu. Maka yang akan jatuh sebab licin titian sirat ni, sebab bawahnya adalah api neraka, maka jatuh. Kalau dalam kelas kita ni siapa duduk balik tiang saya tak nampak, tapi masjid untung jarang orang duduk balik tiang. Selalu orang akan duduk depan tiang ataupun bersandar pada tiang, kan? Menuju masjid yang umpek tiang. Kalau jadi kalau yang balik tiang manusia tak nampak dalam kelas, kan? Cikgu tak nampak. Tapi kalau dalam neraka tak ada tempat kita boleh gaib, kan? Siapa yang duduk balik tiang ni? Selalunya orang yang tak nak belajar, duduk balik tiang supaya cikgu tak nampak. Dia boleh tidur bawah tu apa semua, kan? Dia adalah fungsi tiang tu. Kan tak ada fungsi, kan? Sangat adalah tiang nak sandar, nak tidur, kan? Okey, bukan masjid ni lah, masjid tempat lain. Sini semua ahli syurga, kan? Tuan-tuan ahli syurga jangan golak, kan? Memang ahli syurga, kan? Sebab kalau bukan ahli syurga, dia tak datang masjid. Saya dah cerita tadi, kan? Ada orang dia datang masjid, dia rasa tertekan. Aku Ustaz Taufik. Ada orang dia tak apa, datang masjid tak masalah, siapa ngajar pun tak masalah, kan? Itu tuan-tuan lah, yang itulah ahli syurga. Mana-mana saya mengajar tu, kan? Orang yang datang masjid ni insya-Allah ahli syurga, kan tuan-tuan tu. Saya
cakap tu yang akan masuk syurga banyak. Tak masuk syurga. Allah pesan dengan kita kan. Allah peringatkan atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Kau suruh orang buat baik. Tapi apa? Ta'muruna nas bil birri, buat baik. Kau suruh manusia buat baik. Wa tansawna anfusakum. Tapi kau suruh tak anak kau sembahyang, kau suruh tak bini kau sembahyang. Kau kata orang tak sembahyang berdosa. Kau pernah cakap tak dengan anak, dengan bini kau, kalau tak sembahyang kau, bukan kau yang dosa, dia yang dosa. Dia mengajar orang, kau pula yang tak sembahyang, dia yang dosa. Kan? Wa antum tatlunal kitab, sedangkan engkau tahu apa yang terkandung di dalam kitab Allah SWT. Besar tuan, ini peringatan Allah SWT. Kan saya saban minggu saya akan baca ayat ni pada anak dan isteri saya. Saya kata biarlah nak marah pun, biarlah kau benci abang, kan besok kan kau jangan lagi dakwa-dakwi abah tak nak bagi tahu. Sebab apa? Sebab atuk kau dulu pun dia penampai abah kalau abah tak sembahyang. Kan? Abah saya dulu kau tak sembahyang dia tampar. Pergi sembahyang pun kau tampar. Ya kan pergi sembahyang, kau kan pergi sembahyang tu, kau balik lagi belakang. Kan? Rupanya dia ada mata-mata kat belakang. Kan sampai cerita mana ada telefon dulu mana ada tambah anak kau. Jadi seorang jadi Ultraman, seorang jadi Superman. Kan? Ya. Wallahu alam. Okey, maka menjadi peringatan pada kita. Yang ini dakwaan. Allah dakwa bahawasanya siapa yang masuk neraka tak akan dapat keluar daripada neraka. Cuma di sini ada ulama kata kalau orang Islam dia akan masuk neraka dulu, habiskan dosa dia, kemudian akan bergerak ke syurga. Cuma itu ada pendapat ulama. Kalau ikut daripada apa yang disebut dalam Quran, semua kalau dah masuk neraka khalidina fiha abada, kata Allah. Kekal di dalamnya secara apa kementerinya kita di situ. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, okey, maka kita fikirlah nak jadi golongan abrar ataupun nak jadi golongan fujjar, semuanya pilihan kepada kita. Dan pilihan ini akan dicatat oleh para malaikat, dan mana kita tidak boleh dakwa-dakwi lagi di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita terhindar daripada berbuat kejahatan, tetapi kita ditunjukkan oleh Allah SWT untuk Allah Taala. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan kita akan datang, ayat 3 ayat terakhir 17, 18, 19 pada pertemuan kita yang akan datang. Yang baik itu tanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurangnya itu tanya berkelemahan di saya sendiri. Sekali lagi ampunan maaf saya pohonkan tulis hati dan perasaan tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.